Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita berjumpa sekali lagi di dalam kelas Bahasa Melayu. Baik, apa khabar semua? Saya harap awak semua dalam keadaan sihat semua. Adakah awak dah bersedia untuk kelas kita pada hari ini? Okey, jadi saya harapkan semua dah bersedia lah. Okey, jangan malas-malas belajar untuk masa depan kita. Baik, hari ini kita akan belajar tentang apa? Hari ini kita akan membandingkan maklumat tersurat dan tersirat. Tajuk kita untuk hari ini ialah Mawar Mekar. Mawar nama lainnya adalah Ros. Okey. Baik, mari kita tengok buku surat mana yang kita nak belajar hari ini. Hari ini kita akan rujuk di muka surat 159. Okey. Dekat situ yang macam awak tengok dekat gambar ni, inilah muka surat kita. Okey, mari kita tengok satu persatu apakah yang kita nak kupas cik ataupun apa yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, usahawan kita. Usahawan ni apa? Peniaga, okey, atau businesswoman, peniaga. Usahawan kita. Okey, sepatutnya hari ni awak akan didedahkan dengan kemahiran mendengar dan bertutur. Tetapi memandangkan hanya awak boleh dengar saya sahaja bercakap, jadi hari ni kemahirannya mendengar sahaja. Okey, tapi tak apa, janji awak dapat. Okey, mari, tajuknya adalah Mawar Mekar. Puan Azizah, Encik Selvan dan Puan Tan terlibat dalam rangkaian urus niaga bunga. Mereka mempunyai peranan yang berbeza tetapi saling bekerja sama. Okey, di sini ada 3 orang, okey, 3 usahawan, iaitu yang pertama Puan Azizah, yang kedua Encik Selvan dan yang ketiga ialah Puan Tan. Okey, apakah urus niaga yang mereka buat? Mereka ni berurus niaga bunga. Okey, bunga. Okey, mari kita tengok apakah maklumat yang dah diberikan kepada kita. Okey, di sini ada maklumat tersurat dan juga maklumat tersirat. Okey, maklumat tersurat tu apa? Maklumat tersurat ialah maklumat yang telah diberikan kepada kita. Jadi, maklumat tersirat ni apakah maklumat lain yang terdapat daripada maklumat tersurat? Okey, yang pertama, maklumat tersurat di sini. Yang pertama, pemilik ladang mawar Puan Azizah. Okey, jadi Puan Azizah dia ni adalah seorang peladang, ya. Okey, apa yang Puan Azizah tanam? Mawar, bunga mawar ataupun bunga ros. Okey, ladang yang luas dan moden, ramai pekerja, menjaga kualiti berbagai jenis dan warna bunga ros. Ini adalah 4 maklumat tersurat yang kita tahu tentang Puan Azizah. Okay, yang pertama, dia mempunyai ladang yang luas dan moden. Maksudnya ladang dia luas dan juga moden. Mungkin moden dari segi sistem penyiraman ke, ya, kita tak tahu sebab dalam ni dia tak terangkan kepada kita apakah yang dikatakan moden tentang ladang Puan Azizah ni. Yang kedua, ramai pekerja. Okey, jadi ini menunjukkan bahawa perniagaan Puan Azizah ni berjaya ke tidak? Berjayalah sebab pekerja dia ramai. Okey, kemudian menjaga kualiti. Okey, apakah kualiti yang perlu dijaga oleh Puan Azizah? Mestilah kualiti dari segi kecantikan bunga tu, jenis bunga tu sihat ataupun tidak, ataupun warna bunga tu ke macam mana. Okey, dia menjaga kualiti. Okey, yang terakhir, pelbagai jenis dan warna bunga ros. Okay, kenapa kena ada pelbagai jenis dan warna bunga ros? Sebab bunga ros ni ataupun bunga mawar ni dia ada dalam banyak warna. Tak semestinya ada warna merah sahaja. Sebab umum selalunya kita tahu kalau kita cakap tentang bunga ros, bunga mawar, mesti kita akan ingat warna merah. Sebenarnya warna bunga ros ni pun ada warna yang bunga ros ni juga ada warna yang lain. Okey, itu adalah maklumat tersurat. Jadi apakah tersiratnya di sini? Okey,
Apabila Puan Azizah mempunyai ladang yang luas dan moden, itu maksudnya dia akan mendapat hasil yang banyak. Okey, moden tu mungkin kita boleh katakan dia boleh menghasilkan bunga mawar dalam tempoh yang cepat. Jadi bila bunga mawarnya banyak, jadi dia boleh jual banyak ke sikit? Mestilah dia boleh jual banyak. Betul ke tidak? Okey, kemudian ramai pekerja. Kat sini kita kena fikir. Apabila ramai pekerja, maksudnya apakah isi tersiratnya kat sini? Bila dia dah ramai pekerja, maksudnya apa? Pengurusan ladang lebih cekap. Okey. Sebab apa? Ladang ni luas. Bila luas, mestilah memerlukan tenaga kerja. Jadi tenaga kerja tu siapa? Mestilah bekerja. Jadi bila ada tenaga kerja yang ramai, maksudnya pengurusan ladang lebih cekap. Jadi dia dapat kumpul bunga-bunga mawar tu daripada ladang dalam tempoh masa yang singkat. Sebab ramai bekerja. Okey, yang ketiga, menjaga kualiti. Kenapa perlu jaga kualiti? Supaya dapat menarik minat pelanggan. Okey, yang terakhir, pelbagai jenis dan warna bunga ros. Okey, pelbagai jenis dan warna bunga ros. Kenapa? Supaya pelanggan atau pemborong mempunyai banyak pilihan. Kan? Kadang-kadang setengah orang selalunya kalau orang yang nak kahwin tu, dia akan guna bunga ros warna apa? Mungkin warna putih. Jadi dia pergilah kat kedai ladang mawar Puan Azizah. Mungkin hari tu tiba-tiba pengantin ni nak warna kuning. Tengok dekat ladang Puan Azizah ni ada. Okey. Jadi itu adalah salah satu antara maklumat tersirat. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, yang seterusnya adalah tentang pengedar bunga, iaitu siapa? Encik Selvan. Daripada sini kita tahu, okey, bunga yang Encik Selvan jual ni, dia ambil daripada siapa? Dia ambil daripada Puan Azizah. Jadi dialah yang bawa bunga-bunga ni kepada penjual ataupun pemborong bunga. Okey, yang pertama, vannya besar. Okey, yang kedua, van dilengkapi kabin sejuk. Okey, apakah itu kabin sejuk? Ruangan sejuk. Okey, yang ketiga, mengambil bunga awal pagi. Dan yang keempat, menghantar bekalan bunga mengikut jadual. Okey, vannya besar. Kenapa van dia besar? Supaya boleh membawa banyak muatan. Jadi bila van dia besar, banyak bunga yang boleh Cik Selvan ni bawa, bermakna banyaklah pelanggan dia. Betul tak? Jadi dia tak perlu ulang-alik banyak kali daripada ladang untuk bawa bunga. Okey, yang kedua, van dilengkapi kabin sejuk. Kenapa van dia ni ada kabin sejuk? Kenapa kena ada tempat sejuk? Kerana bunga ros sesuai ditanam di kawasan yang sejuk. Jadi apabila adanya tempat yang sejuk tu, bunganya lebih tahan lama. Sebab kat Malaysia ni panas kan? Betul tak? Jadi bila ada kabin sejuk, bunga dia lebih tahan lama. Okey, yang ketiga, mengambil bunga awal pagi. Kenapa? Supaya bunganya lebih segar. Okey, yang keempat, menghantar bekalan bunga. Kenapa? Dapat memenuhi kehendak pelanggan tepat pada waktunya. Jadi Cik Selvan ni dia dah susun dah jadual. Jadi apabila dia ikut jadual tu, pelanggan dia senang hati tak? Dapat bunga mengikut jadual yang diberikan, mestilah senang hati. Jadi memudahkan kedua-dua pihak. Baik, okey, seterusnya adalah tentang penjual bunga. Siapa namanya? Puan Tan. Okey, Puan Tan ni dia ada kedai yang luas dan menarik. Harga jualan berpatutan, maksudnya dia menjual bunganya pada harga yang sangat berpatutan. Okey, kemudian jualan bunga segar. Dan keempat, penghematan penghantaran ke rumah pelanggan. Ini adalah maklumat yang telah diberikan untuk Puan Tan. Okey, apabila dia mempunyai kedai yang luas dan menarik, dia akan memberikan keselesaan kepada pelanggan. Itu adalah maklumat tersirat dia. Okey, apabila kedai tu cantik, mestilah kita nak pergi, betul tak? Bayangkan kalau awak pergi kedai bunga tu kotor dengan baunya, adakah awak nak masuk?
Saya tak nak. Okey. Baik, kita tengok harga jualan berpatutan. Kenapa? Apa keuntungannya, faedahnya apabila kita membeli barang dengan dengan harga yang sangat berpatutan? Okey. Baiknya dapat mengikut bajet pelanggan. Misalnya kita ada kita nak beli bunga mawar, tapi kita ada bajet yang sangat ketat. Jadi apabila bajet yang sangat ketat, kita perlukan bunga mawar dengan harga yang murah. Okey, lagi satu, apabila sesebuah kedai dia jual barang tu dengan harga yang berpatutan, adakah pelanggan dia makin lama makin ramai atau pelanggan dia makin lama makin sikit? Mestilah makin lama makin ramai yang pelanggan, makin lama makin ramai pelanggan yang akan datang ke kedai dia. Sebab apa? Sebab dia jual bunga yang berkualiti, tetapi pada yang sama jual harga yang berpatutan. Mungkin murah daripada kedai lain, kita tak tahu ya. Okey, kemudian jualan bunga segar. Okey, maklumat tersiratnya ialah kualiti terbaik dan dijaga. Jadi apabila bunga ni dijual secara segar, kualiti bunga tu, maknanya bunga tu akan dapat bertahan lagi lamalah, ya. Jadi kita yang merasa terima beli bunga tu pun rasa seronok sebab bunga tu segar, cantik, wangi, betul tak? Okey, yang terakhir, perkhidmatan penghantaran ke rumah pelanggan. Okey, bunga ni pelanggan boleh beli daripada Puan Tan, dan Puan Tan dia boleh hantar ke rumah pelanggan tu sendiri. Okey, khidmat delivery lah macam sekarang yang famous sekarang ni kan, dengan apa, Foodpanda-nya, dengan GrabFood-nya. Okey, jadi perkhidmatan ni disediakan oleh Puan Tan. Jadi apakah faedahnya kepada pelanggan? Dapat memudahkan urusan pelanggan. Okey. Jadi ini adalah maklumat-maklumat yang kita dah dapat tentang Puan Azizah, Encik Selvan dan Puan Tan. Jadinya, apakah tugasan awak? Saya nak awak salin jadual yang macam saya bagi ni. Kemudian saya nak awak lengkapkan dalam buku tulis pemahaman. Ya. Jadi saya harap sebab semua jawapan semua saya dah bagi, cuma awak hanya lengkapkan sahaja jadual yang diberi. Jadi itu sahaja daripada saya. Kita jumpa lagi insya-Allah. Stay safe, jaga diri. Assalamualaikum. Bye.